Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Hoi Podcast. Saya Ain Amira, hos anda pada hari ini. Hari ini saya bersama dua orang tetamu istimewa. Tetamu pertama kita iaitu Muhammad Syaril Aiman bin Muhammad Nur dan Nur Sabrina Iliana binti Siddiq. Pada hari ini kita akan membincangkan topik kita dengan lebih mendalam mengenai sejauh manakah pelajar USIM boleh pergi. Okey. Yang pertama, saya akan memperkenalkan dulu tetamu pertama kita iaitu saudara Syaril. Syaril lahir pada 3 Mac 2002, berusia 22 tahun. Kini mengambil jurusan Financial Math di Fakulti FST dan Syaril telah menyertai sukan sejak tingkatan 1 dengan menyertai merentas desa. Kemudian pada tingkatan 3, Syaril mula melibatkan diri dalam olahraga dan pada tahun 2020 Syaril baru start fokus dalam sukan olahraga dengan lebih dalam. Okay, next untuk tetamu kedua, saya akan memperkenalkan Sabrina. Sabrina lahir pada 31 Oktober 2001, 21 tahun dan kini dalam jurusan Seni Bina Fakulti FCAP. Sabrina telah menyertai program Angkasa Student Jamboree 2023. Ia merupakan program antarabangsa di Boracay Island, Filipina pada 17 hingga 23 September 2023 dengan cara mendaftar pada PAMP iaitu merupakan Pertubuhan Arkitek Malaysia. Next saya akan teruskan dengan soalan yang pertama. Boleh saya tanya kepada Encik Syahril mula-mula, apakah teknik yang dilakukan untuk sentiasa kekal produktif dalam bidang yang olahraga yang Encik Syahril minat? Baik. Bagi saya sendirilah, sebelum saya buat sesuatu tu, macam sebelum saya sertai olahraga tu, saya akan minat dan suka dulu sukan yang saya sertai tu. Dan yang kedua, saya akan letak target sebab apa aku join benda tu. So dari situ dari situ bila ada target, kita akan terus konsisten sedikit sebanyak membantu untuk lebih konsisten. Maksudnya kita ni perlu suka dalam satu bidang tu dulu. Yes. Kita akan rasa kita ni akan lebih boleh pergi jauh lah dengan bidang tu. Okay. Boleh tak saya nak tanya Sabrina pula, apakah teknik yang untuk sentiasa dilakukan oleh Sabrina untuk sentiasa kekal produktif dalam bidang yang Sabrina minat? Contohnya masuk macam program-program antarabangsa macam. Okay. Ni santai-santai kan? Santai-santai je. Bagi saya, nak jadi yang produktif tu, first kena buat jadual. Lepas tu contoh kan, untuk budak Aki ni lah, budak Sembina ni kan, dia sangatlah masa tu mas, sebab proses design ni lama. So nak jadi produktif tu kita memang kena buat jadual. Macam hari ni siapkan side plan apa semua. Lepas tu memang kena ikut jadual. Kita kena disiplin, tak boleh nanti lah, memang tak boleh. So itulah yang buatkan kita benda tu ikut dengan timeline. So nanti contoh bila create like macam creative session, semua tu dah ada lah. Kita nak tunjuk kat medium tu semua dah ada. So itulah disiplin lah sebenarnya kunci key dia. Boleh saya tanya, betul ke yang macam as architecture student deadline tu sangat penting? Betul. Deadline tu macam sama juga, deadline tu macam final submission, macam due date assignment kan. Benda tu sebenarnya memang tak boleh tangguh. Kalau in real life, macam as an architect, kalau dekat firm, memang macam nanti bos boleh tak tangguh lagi, tak boleh kan. Memang tak boleh. So benda tu sangatlah penting. Dan itulah masa sebagai arkitek yang kau kena tetapkan. Lepas tu kalau macam korang pernah tak fikir nak melibatkan diri peringkat yang anjuran yang lebih tinggi? Macam kita, misalnya kita sekarang kan student, macam kita nak
capai lebih tinggi? Kalau macam Syaril, maybe boleh cakap pasal sukan. Macam Sabrina, maybe lepas ni boleh pasal arkitek. Okay, kita start dengan Syaril dulu. Bagi saya, setiap atlet tu pasti akan ada target dia yang sendiri lah. Macam kebanyakan atlet lah, memang dia akan letak target untuk wakil Malaysia kan. Sama juga dengan saya, target untuk wakil Malaysia, insyaAllah. Okay, kalau Sabrina? Kalau saya, nak tu memang nak lah. Sebab untuk yang last time ni yang join Philippine Jamboree ni, dia rezeki gila lah. Memang luck lah, sebab tak expect pun dapat sebenarnya kan. Lepas tu tambahan pula dia international program kan. Lepas tu sebenarnya time tu masa yang sama juga ada pertandingan Nansha Bambu ni. Dia macam international juga sebab dia macam pertandingan dekat China. So macam itu kan event yang international. So sebenarnya nak join juga, tapi tak berkesempatan nak join. So harapnya macam in future nak join pertandingan yang melibatkan international macam tu. Waktu Sabrina pergi program Casia tu dekat Jamboree tu, betul ke yang Sabrina seorang je wakil macam untuk OSIM? Betul. Sebab sebenarnya sebelum Asia Jamboree Filipin tu ada program lagi, nama dia KS Rewind. Hanya tu dia macam architecture workshop lah. Disebabkan architecture workshop tu lah, tak dapat nak join Nansha Bambu. And then try hantar nama sebab Medium dah bagi hebahan dekat grup kan. So, macam best dia. Ingatkan adalah orang hantar nama kan. Punya macam tak ada. Dia ada, cuma yang lagi seorang tu dia macam dari segi money lah macam tu. So that's why dia tarik diri. So macam expect ramai je yang bagi nama kan. Rupanya tak ada. So terpaksalah wakil USIM seorang je. Okay. Kalau untuk Syahril, memang sukan olahraga je ke yang Syahril nak melibatkan diri dalam peringkat yang tinggi? Ke ada yang spesifik sukan? Saya sebenarnya sebelum saya start main olahraga mengadasa, saya main handball masa sekolah rendah. Lepas tu bila naik sekolah menengah, saya sebab masa tu badan saya kecil lah. So macam kalau untuk handball ni mungkin susah lah untuk pergi jauh. Lepas tu saya fikir sebab masa saya tingkatan 1 tu, saya mula-mula masuk sekolah, first time join Mentadasa, saya dapat Johan peringkat sekolah. Lepas tu saya fikir macam mungkin aku boleh pergi jauh dalam sukan ni. Lepas tu apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Dia macam satu lagi sebab sukan olahraga Mentadasa ni dia tak terikat dengan teammate. So kalau aku training aku boleh pergi jauh. Kira daripada form 1 lagi lah. Dia macam start menang tu macam dah rasa boleh pergi jauh. Rasa macam dah mula minat lah. So nak tanya, waktu start sukan tu, dalam macam start dari form 1, contoh untuk Syahril, start dari form 1 sampai sekarang, ada tak kenangan-kenangan istimewa ataupun kenangan yang sedih? Boleh share tak? Kenangan bagi saya, setiap kejohanan yang saya sertai itu ada pahit manis sendiri lah. So macam setiap game tu tipu lah, kalau semua suka kan mesti ada yang pahit, kalah. Tapi kenangan paling manis bagi saya masa saya join Sukma 2020 kat Bukit Jalil. Saya tak menang, tapi bagi saya tu satu achievement yang besar dalam hidup saya. Kalau Syahril pernah training sampai luar negara ke? Ataupun kat Malaysia je? Sebelum Sukma, saya ada training camp di Kundasang. Saya berkampung kat situ lebih kurang 5 minggu. Lepas tu masa cuti SEM baru-baru ni, kita orang pergi
Belgium training sana. Okay, sekarang satu dekat Sabrina. Macam Sabrina, saya nak tanya kalau macam waktu pergi program yang kat Filipina tu, kat Boracay Island tu, ada pengalaman yang macam tak boleh dilupakan tak? Macam istimewa ke? Ataupun pahit? Pengalaman pahit tu macam kurang kot. Ya. Sebab satu dekat Filipina kan. Lepas tu memang peserta-peserta tu, partisipan tu memang dari luar negara. So macam dapat banyak gila kawan daripada macam-macam country, macam even Korea, Jepun, apa lagi, Filipina tu confirm ada lah, Vietnam, negara-negara Asia lah. Lepas tu dia macam, dia kan international kan, so macam kena speaking apa semua. Dia macam dorang layan dengan baik lah. Lepas tu macam dapat tukar-tukar kontak apa semua. So macam memang totally dapat kawan baru yang dan membantu. Okay, lagi satu, sebenarnya peserta-peserta tu mostly dorang macam dah 5th year, 4th year, even ada yang dah ambil master tau. So macam time tu saya seorang je yang lain macam aku baru first year ni je tu kan. So macam rasa sangat kecil. Lepas tu dorang macam bagi banyak input lah, orang tunjukkan portfolio dorang macam mana, memang gempak lah macam tu. So tu kiranya cabaran lah waktu sampai pergi program tu. So macam bila first year tu bagi Sabrina tu cabaran lah, sebab ada banyak yang macam lebih berpengalaman dan berusia daripada Sabrina dalam program tu. Ke Sabrina rasa benda tu bukan cabaran? Saya rasa benda tu dia bukan cabaran, sebab time tu bukan bertanding pun kan. So dia macam moto membantu dari segi untuk pengalaman lah. Itu dari segi macam antara partisipan. Lepas tu kalau antara orang-orang Malaysia pula, contoh kita macam buat connection dengan orang-orang PEM, orang betul-betul arkitek Malaysia, contoh macam Adrianta apa semua, arkitek-arkitek terkenal tu. Lepas tu benda tu dekat depan mata kau, yang dia kena borak dengan dia. So dia rasa macam wow lah. Macam tak sangka benda tu dapat jadi depan mata. Ya. Sebab susah kan kita macam as student tiba dapat pergi program luar negara. Betul. Kalau macam boleh saya tanya, kalau macam Syaril, apa cabaran yang Syaril rasa Syaril hadapi semasa masuk sukan olahraga ni? Maybe injured ke? Cabaran kalau dari segi kecederaan tu mungkin kurang, sebab saya pun sepanjang melibatkan diri dalam sukan olahraga ni, saya pernah injured paling lama pun 2 minggu je. So macam yang tu bagi saya bukan cabaran sangat lah. Tapi cabaran saya diri saya sendiri, untuk melawan rasa malas tu. Sebab kadang kita student kan, balik kelas penat, kelas habis pukul 4, pukul 5. Lepas tu lepas 5.30 nak training lah, penat. Yang tu lah. Lepas tu yang kedua, cabaran saya circle saya lah. Sebelum ni mungkin masa saya kat Terengganu training sebelum Sukma, duduk dengan circle-circle semua atlet kan. Yang tu duduk dengan dorang, dorang macam support each other kan. Kalau rasa malas tu memang kurang lah, sebab dia jadi nak pergi training tu jadi fun sebab dengan member-member. Kalau kat sini macam housemate semua bukan budak sukan kan. Jadi macam kalau nak sync dengan jadual dorang tu, macam dorang pergi lepak, pergi jalan kan, kita tak boleh pergi, tak boleh ikut, kena training lah. Tu cabaran kat lah. So macam disiplin diri dengan time management tu kita sendirilah kena. Kita sendiri. Tambah satu lagi, sebab sini saya tak ada coach, lagi lah kena kawan. Kat Sukma tu ada coach lah yang macam masa Sukma ada coach Terengganu. Sekarang saya training based on program dia bagi, tapi tak ada orang guide sini, tak ada orang pantau. Susah agak lah. Kalau malas memang tak training lah. So macam setiap hari Syaril memang lari lah petang-petang ke, ataupun macam akan dalam seminggu tu memang akan buat juga fitness punya training ke macam mana? Kalau jadual saya, setiap
setiap pagi saya akan lari 45 minit. Kalau tak ada kelas lah, kalau tak ada kelas pagi. Kalau ada kelas pukul 8 tak buat lah. Kalau kelas pukul 10 sempat lah 45 minit pagi. Petang jadual lain-lain lah. Ada hari gym, ada hari buat speed, ada hari buat interval. Kalau Sabrina pula, tapi Sabrina boleh cakap, boleh share apa lagi Cabaran. 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 Sebab saya ada join satu lagi kelab ni, nama dia Kelab Pengurusan Persembahan dan Seni, KPBK. Lepas tu saya dalam grup choir lah. So saat yang paling busy tu adalah time convo tu lah kan. Sebab grup choir kena buat persembahan juga. Lepas tu memang training setiap hari lah. Contoh macam cuti mid-sem, lepas tu kena korbankan masa cuti mid-sem. Lepas tu nak pula kita ni budak aki kan. Lepas tu tak boleh nak macam selalu macam habis latihan dalam pukul 12 malam ke apa. So diorang mesti akan ajak lepak manu something macam tu lah. Asalkan makan macam tu. Macam tak boleh lah, kena patah balik studio bekerja macam tu. Lepas tu macam sebab diorang dah faham kan. Macam okay boleh. Lepas tu macam pernah je waktu latihan tu. Ini bukan latihan konvo, latihan macam staff fest pula kan. Time latihan tu dalam petang tu kan rehat kan. So buatlah, buka laptop, buat AutoCAD, buat drawing dekat stair. Lepas macam orang cakap, kau ni gila ke apa kan. Macam, tapi terpaksa kena buat juga kan. Sebab kalau tak nanti tak ada masa nak buat bila. So itulah cabarannya. Sebab kita juga minat kelab tu kan. So macam memang kena pandai urus masa. Itulah cabaran dia. Sebab macam kita tak boleh fokus satu. Kita ada dua benda kita fokus macam tu. Okay, macam contoh korang kan. Kalau macam Syahril dalam bidang olahraga. Kalau Sabrina dalam bidang macam architecture. So kalau korang, siapa yang bagi semangat kat korang? Korang punya punca korang bertahan. Macam walaupun sibuk macam mana pun, korang still pursue korang punya minat. Siapa korang punya tulang belakang? Boleh Syahril ceritakan? Tulang belakang saya sepanjang saya berkecimpung dalam dunia olahraga ni, family saya lah. Ibu ayah saya, abang-abang saya yang banyak support dari segi moral, kewangan, barang keperluan untuk sukan tu sendiri, kasut. Sebab macam mak ayah saya pun setiap game kalau diorang free, diorang akan datang tengok. Kiranya parent lah. Parent lah. Kalau Sabrina pula? Kalau saya, kalau family ni dia kurang sikit lah. Dia mau kepada diri sendiri sebab macam sebab saya kurang jenis yang Bagi expose. bagi tahu macam apa benda berlaku sebab tak nak risaukan dia orang tau. Lepas tu macam kita sendirilah kena motivate diri kita. Tapi lepas tu kita kena macam fikir, ya aku dah masuk ni, aku macam kira dah hebat lah. Tak, kita kena macam fikir apa yang kurang. Itulah yang macam buatkan kita tak shock sendirilah. Like macam kalau fikir balik, ini aku tak siap lagi ni. Kena buat latihan lagi ni. So macam diri sendiri lah. Lepas tu macam tengok circle jugalah macam kawan-kawan kita kan. Kawan-kawan Arki tu dah lagi yang pace dia laju kan. Macam kalau dia dah naik, dah buat 3D ni, aku mungkin juga kan. Macam tu lah. Itulah yang macam buat influencekan saya untuk macam bergerak untuk naik macam tu. So macam circle lah yang macam bagi Sabrina, circle lah yang macam main untuk Sabrina macam pursue lebih tinggi. Macam maksudnya betul. Orang yang menyokong Sabrina lah. Sebab kalau kita macam kalau kita sendiri, kita akan sentiasa rasa malas kan. So, macam kalau kita tengok orang lain, macam lebih berjaya, kita pun akan lagi macam okay, aku kena buat lagi bagus kan. Betul, kena tengok orang lain kena supaya tengok macam orang lain. Yes. Nanti kita akan ketinggalan kan. Supaya tak ketinggalan. Kalau Syahril,
kalau waktu Syahrir training tu ada spesifik tak, macam before training tu macam apa yang Syahrir buat macam warm up contoh-contoh Training. training. Kalau training biasa warm up tu wajib lah untuk elak kecederaan kan. Lepas tu makan at least, kalau saya at least 2 jam sebelum lah kalau training. Tapi kalau game biasa saya akan makan 4 jam sebelum. Waktu memang so macam kalau Syahrir dengan Sabrina korang memang jaga pemakanan ke korang bedal? Kalau macam Syahrir Kalau saya makan je, bedal je. Tapi jaga timing makan tu je lah saya jaga. Kalau Sabrina pula? Kalau saya timing memang tak jaga. Main makan je. Makan je. Makan je. Okay, kalau boleh tak kalau saya nak tanya kalau korang contohnya korang burn out. Ni macam soalan tiba-tiba kan. Kalau korang burn out, apa yang korang buat? Kalau Syahrir. Kalau saya burn out kan, biasa kalau kat sini susah ke lah. Dia lebih kepada kena motivate diri sendiri kan. Tak ada support daripada orang luar. Kalau Sabrina? Kalau saya burn out, saya Keluar. tidur lah. Tidur je. Saya faham. Mana tahu kalau Sabrina keluar pergi healing ke genting kan. Tak ada sampai genting. Okay. Lepas tu kalau Sabrina kalau Sabrina burn out memang tidur je lah. Last choice macam choice yang ada. Dia sama ada bukan tidur ataupun maybe makan lah, ataupun lepak dengan kawan member. Kalau Syahrir. Kalau saya ikut mood. Kalau rasa nak lepak-lepak, kalau nak tidur je lah. Welcome back to our podcast. Terima kasih kepada audiens yang sudi menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan komen di ruang komen. Okay, mengenai sesi 1 sebentar tadi, macam banyak yang kita pelajari. Contohnya macam kita macam bidang kita ni, kita perlu ada circle yang boleh bantu kita, parent. Lepas tu kita yang pandai manage time. And then kita juga kena berdisiplin lah dalam kita punya career supaya kita ni lebih boleh pergi jauh. Lepas tu nak terangkan lagi pasal yang sesi 1 tu, yang kita ni kena ada minat terhadap kita punya sukan or kita punya bidang supaya kita ni kekal produktif dalam kita punya bidang. Lepas tu kita kena terlibat dengan pelbagai aktiviti atau peringkat yang anjuran tinggi agar kita ni lebih boleh pergi lebih depan dan jauh daripada orang lain. Okey, seterusnya saya akan ke next question untuk sesi kedua. Untuk sesi kedua, boleh tak inspirasi untuk menarik kita dalam minat kita dalam bidang-bidang tertentu kita lah. Contohnya macam Syahril, apa inspirasi ataupun yang menyebabkan Syahril ni nak masuk olahraga? Saya kenal olahraga pun bukan daripada orang lain. So macam saya terinspirasi untuk join olahraga ni sebab diri saya sendiri lah. Sebab macam saya cakap tadi, first saya join Muntadasa masa tingkatan 1 tu saya menang. Dari situ lah saya mula minat. Lepas tu masa tu saya tak join dia olahraga sebab kecil kan.
Lepas tu masa tingkatan 3 tu lah, saya menang mentadasa dan menang olahraga sekolah. Sejak pada tu lah saya jadi minat. Dan daripada start form 1 tu memang dah waktu tu memang dah rasa memang minat. So memang banyak join aktiviti yang melibatkan olahraga tu. Tak, dia macam first saya menang tu, saya tak training pun. Lepas tu lepas pada tu lah baru start saya training untuk mentadasa sekolah je lah. Tak, masa tu saya macam tak fikir untuk pergi jauh lah. Just untuk wakil sekolah, tu je. Okay, kalau macam Sabrina pula, boleh saya tanya apa sumber inspirasi yang macam buatkan Sabrina ni nak menyertai pertandingan aktiviti ataupun aktiviti yang melibatkan architecture dalam bidang ni? Apa yang inspirasi saya sebab satu dia contoh kenapa masuk architecture ni. Padahal dulu tak jadi perubatan kan. Dia sebab art tu lah. Sebab ada perkataan seni bina. So sebab dah masuk architecture, masuk pula yang KPPK tu kan, tim kuaya kan. Lepas tu contoh macam lagi program Art Asia Jamboree ni, dia sebab satu saya tak boleh, macam mana, saya macam cepat bosan. So macam saya perlukan nak keluar, faham kan? So macam sebelum ni pun yang event kat ACE workshop tu kan, dia memang campur-campur union. Lepas tu dia macam memang ramai orang. Nak buat connection, nak macam borak-borak sembang-sembang pun boleh lah. So itu yang membuatkan saya nak join banyak event macam tu. Boleh saya nak tanya macam contohnya kan, Sabrina kan macam ambil architecture. So macam waktu involve dalam architecture ni penting ke ada kenalan? Macam kenalan untuk kita pursue atau pergi lebih jauh dalam bidang kita? Bagi saya penting lah juga sebab bila kita ada banyak connection tu, dia macam dia membantu kita untuk contoh nak dapat intern ke or kerja or something untuk masa depan lah. Sebab nak kata kalau competition tu ada banyak connection, boleh juga menjadi sumber untuk mendapat tempat. Contoh macam kita tak boleh sebut. Macam tu lah. Tapi bagi saya memang sangat membantu kalau ada banyak connection, kenalan. So macam banyak melibatkan diri dalam aktiviti pun macam boleh influence kita lah untuk dapat banyak connection. Boleh, betul. Dia tak semesti sukan pun sama. Tapi kalau dalam bidang architecture pun still semua bidang lah sebenarnya kan. Betul-betul. Kalau macam sukan, penting tak kenalan tu? Kalau bagi Syara? Bagi saya nak cakap penting tak dia sangat. Sebab kalau macam apa tu kata, sukan yang saya sertai tu, kalau ada kenalan pun tak menjamin untuk kita dapat tempat dalam tim tu. Sebab kalau olahraga ni dia lebih kepada keputusan atas kertas. Kalau contoh daripada peringkat sekolahan, peringkat daerah, kau menang, kau boleh wakil. Gitu. Maksudnya dalam sukan ni macam tak, kenalan tu sebenarnya macam ikut orang tu lah. Ikut orang tu. Kalau orang tu jenis friendly, maybe dia akan ada kenalan lah. Tapi kalau macam orang tu tak ada kenalan pun tak apa. Sebab yang tu diri dia sendiri kan. Kalau macam architecture, macam Sabrina dalam bidang architecture, kenalan tu macam penting lah untuk buat connection dengan orang lain. Betul. Lepas tu untuk saya nak tanya pasal korang ada ke perancangan nak involve dalam aktiviti macam untuk tahun 2024? Sebab kita kan dah masuk tahun 2024. Macam tahun ni ada tak korang punya perancangan? Kalau saya biasa, kalau kejohanan IPT ni setiap tahun dia akan ada 4 kejohanan lah. Olahraga, kalau olahraga 4 kejohanan. Tapi tahun ni ada 5. VTF 1, VTF 2, VTF 3 dengan final. Lepas tu tahun ni ada sukip juga kan. 5. Tapi macam kalau saya sekarang ni, saya tersenarai dalam long list untuk ke Asian University Game bulan Jun nanti.
So tu lah satu lagi target saya untuk tahun ni. Yang agent tu dekat mana? Surabaya, Indon. Oh, kira hebat lah Syaril ni. Baru long list. Tapi kalau so maksudnya long list tu macam dia macam terus masuk ke ataupun dia ada Tak. Dia akan tengok dalam kejohanan-kejohanan yang sebelum AUG, sebelum tarikh tutup untuk shortlist, dia akan tengok performance dari game-game tu. Sebab macam saya sebelum AUG tu akan ada 2 game. So dari 2 game tu dia akan tengok untuk shortlist. okey. Kalau untuk Sabrina ada apa-apa perancangan tak macam masa-masa terdekat ni, macam contohnya nak join program ni Jisoo ke? Okay. Perancangan untuk Jisoo ni sedang dibincangkan lah kan. Nak pergi mana ke mana semua tu. Tapi itu macam bukan this year, next year maybe. Macam tu. Lepas tu nak join balik macam workshop yang architecture tu. Sebab dia macam dia annual program kan. Lepas tu maybe ni macam last year lah untuk nak join program tu kan. Lepas tu dengan nak join lagi banyak international pertandingan supaya nak dapatkan pengalaman tu lah. Pengalaman tu lah yang berharga sebenarnya. Yelah, pengalaman yang bantu kita nak dapat kerja nanti. Betul. Semua kan. Okay, so sekarang ni apa pencapaian yang paling korang rasa korang besar dapat? Macam contohnya korang menang. Kalau macam Syari, apa yang korang Syari rasa? Pencapaian yang saya rasa besar, macam saya cakap tadi, Sukma. Selain tu saya dapat mewakili Masum ke Sukan Institusi Pengajian Malaysia, SIPMA, bulan September tahun lepas. Selain tu kalau yang menang banyak, alhamdulillah. Setakat ni setiap game yang mewakili USIM saya pergi bawa balik medal lah. Hebat. Medal. Kalau macam Sabrina pula, macam mana Sabrina ni macam soalan lain. Macam mana Sabrina nak seimbangkan Sabrina punya akademik tu dengan Sabrina punya koko? Macam contohnya kan akademik kan banyak task. Macam kena buat ada deadline, ada create session semua tu. Create session ni memang critical kan, memang penat kan. Macam masa tidur tak seimbang. So macam mana Sabrina macam nak masuk koko, macam nak join program tu? Sebab takut bercanggah dengan time. So Sabrina terangkan. First kita sendiri kena jaga diri kita. Jangan macam contoh koko tu kan dia macam fun-fun kan. So macam kita macam seronok lah, tak fikir pasal assignment apa semua. Kadang macam kita terlalai dekat belah koko sana. So macam kita kena ingatkan diri lah. Macam aku kerja tak siap lagi ni, tak boleh ni, macam tu lah. Itu yang membuatkan nak seimbangkan dia lah. Kita kena senang cerita macam jadual lah. Tak boleh nak bercanggah semua. Betul? Masa tu. Tapi sebenarnya susah kan sebenarnya uruskan akademik dengan film. Kalau Syaril ni macam mana? Bagi saya susah, sangat susah. Sebab macam sukan ni saya minat. Saya macam boleh kata dah sayang lah dengan sukan ni. Sebab banyak pencapaian saya dapat kan. Dan akademik ni benda yang wajib untuk kita kan. Mak ayah bayar yuran. So nak tak nak memang kena pandai manage masa lah. Okay, boleh tak macam ada tak tips yang macam korang nak bagi dekat mereka yang nak macam nak ambil? Kalau macam ada contohlah ada orang, kalau untuk Syaril macam ada tips tak macam untuk orang yang nak jadi macam Syaril, macam faham tak, dia nak pursue dalam olahraga tapi nak wakil USIM, ada nasihat-nasihat tak? Pada mereka yang nak mula, yang baru nak mula untuk bergiat dalam sukan ni kan, nasihat saya teruskan apa niat dia tu, teruskan always positif dengan apa yang kita buat tu. Abaikan mulut orang, sebab mulut orang ni kita tak boleh tutup kan. Saya sendiri pun sepanjang main sukan pun memang ada biasa lah
yang negatif-negatif tu. Lepas tu macam kalau dah join tournament satu kan, kalau kalah tu biasa normal lah kalah. Jangan putus asa lah, jangan berhenti. Sebab setengah orang kalau dia kalah, dia akan mental dia akan jadi down. So dia akan memilih untuk berhenti. Padahal kalau kita tahu kekalahan tu, kegagalan tu sendiri adalah ruang dan awal kepada sebuah kejayaan. Kita kena belajar lah daripada contoh kita kalah. Kena belajar. Kena ambil, kalau kita tengok daripada side positif, kita akan jadikan benda tu sebagai pengajaran. Mungkin banyak kurang daripada kita kan. Kita rasa kita dah training hard, tapi hakikatnya lawan-lawan kita tu lagi lebih usaha dia. Macam ada satu orang kan macam kalau dia kalah, dia macam akan skip ada tempoh yang dia nak need space. Macam faham tak dia macam nak space. Macam bagi Syaril rasa benda tu patut or dia depends on orang? Dia benda tu depends on individu tu sendiri. Macam saya sendiri pun pernah rasa benda tu bila kalah, sebab masa saya join Sigma tu, saya underestimate lawan. Faham? Sebab lawan saya tu, saya tak pernah kalah dengan dia, tapi time tu saya tak training, tak well prepared untuk game tu. So saya kalah dengan dia. Kalah sikit je, tak banyak, tapi benda tu memang effect untuk mental kita lah. So benda tu boleh, tapi jangan ambil masa terlalu lama. Macam get back track lah, masuk balik track tu. Okay. Macam Sabrina pula, macam kalau ada lah student ni yang nanti student musim yang nak masuk dalam atlet ataupun untuk junior first year ke nak masuk Koko ke apa, ada tak nasihat macam patut ke masuk je ke Koko yang ni, ataupun kena pandai macam apa tips untuk kekal macam stabil lah untuk imbangkan Koko tu dengan nak akademik. Okay. Untuk siapa yang nak masuk Arki ini bukan syamaran lah. Bukan, dia macam kalau korang betul-betul minat nak masuk Arki, silalah masuk Arki. Tapi terus terang cakap, Arki ni dia sangat mentally physical and itulah, kena kuatkan jati diri sebenarnya. Sebab satu, kita ada critic session, so macam kena prepare lah untuk dikritik dan untuk redo balik whatever drawing lah macam tu kan. Lepas tu untuk siapa yang nak masuk contoh kelab pengurusan persembahan seni ke, silalah masuk, sebab kelab tu memang sangat aktif. Even sekarang ni akan ada event FESCOM, Festival Kebudayaan University. Lepas tu dia antara IPT juga. So benda tu sangat best. Lepas tu yang penting korang kena minat dan jangan, macam tadi lah Syaril kata, jangan fikir pasal apa benda orang lain cakap. Just terus je. Itu yang buatkan kita naik. Sebab kita buat apa benda kita suka, kita percaya kat diri kita. Macam tu lah. Saya macam faham lah kalau yang macam bidang korang kan, macam korang macam sangat busy lah, macam fikir korang punya career lagi, lepas tu fikir korang punya study lagi. Betul. Macam kalau saya macam saya kan, saya pun as baru first year, so macam saya pun rasa macam penat tu, macam gitu kan. Betul. Tapi korang lain lagi lah, macam Syaril dah tahun ketiga kan, macam Sabrina tahun kedua, so macam korang lebih berpengalaman dalam cara manage time maybe kan, korang macam lebih at least korang dah learn lah for something kan. Betul. Macam Sabrina pun saya selalu nampak Sabrina juga kan. Tapi diorang pun memang sangat busy lah, sebab kita orang duduk satu aras, tapi kita orang memang jarang nampak. Tapi kalau nampak tu memang nampak lah kan. Tapi nampak tu macam time memang penat lah, sebab kita orang tak cukup masa. Macam tidur pun kadang sehari sejam. Betul. So nak siapkan tu. Lepas tu kena kritik tu, pernah saya tanya senior pun pernah cakap kena buat ulang 26 kali lukisan tu. Redo. So macam sebenarnya every course ada kepenatan dia.
Macam lain lagi yang terlibat dalam sukan macam Syaril dengan Sabrina yang macam banyak kuku. So kalau korang apa lagi yang korang boleh bagi nasihat macam untuk macam nasihat ni macam general ke, apa yang korang nasihat? Nasihat kalau nasihat untuk apa tadi? Untuk general je macam korang go je macam ke apa ataupun apa-apa je yang korang rasa perlu cakap. Cakap apa lah. Tapi tu lah, memang kalau kita as a student athlete ni memang time management je lah. Tu lah boleh cakap. Okay. Baiklah. Terima kasih kepada Encik Syaril dan juga Sabrina, dua orang tetamu kita pada hari ini. Bagi korang jangan lupa untuk follow dan subscribe Hoi Podcast dan subscribe ke channel kami. Kita akan jumpa di episod akan datang pada setiap Rabu pada jam 9 malam.